Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan soalan yang bertanya bekas adik ipar saya berhutang dengan bahagian perumahan sehingga dapat arahan mahkamah untuk dilelong. Bolehkah saya mengeluarkan zakat kepadanya untuk membantunya? Baik, dalam persoalan ini dia termasuk dalam golongan yang termasuk di dalam golongan, salah satu golongan yang dibenarkan diberi zakat, iaitu al-gharimin, golongan yang dibebani dengan hutang. Cumanya dia tidak boleh dia tidak boleh maksudnya dia ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi seseorang itu dianggap sebagai seorang yang termasuk dalam golongan al-gharimun yang dibenarkan kita memberi zakat. Antara syarat yang disebut oleh para ulama, salah satunya dia semestinya seorang yang sememangnya memerlukan bantuan daripada zakat. Maknanya dia memang orang miskin, atau bukan begitu, ataupun dia memang memerlukan zakat. Manakala kalau dia seorang yang kaya, kita tak boleh beri kita tak boleh beri bahagian zakat kepada dia di atas alasan dia berhutang. Kalau dia seorang yang kaya, kerana dia mampu melaksanakan hutang dia dari harta yang dia miliki. Itu syarat yang pertama yang disebut oleh para ulama. Syarat kedua iaitulah mestilah hutang itu dilakukan kerana hutang itu dilakukan dalam perkara-perkara yang mentaati Allah, atau dalam perkara-perkara yang diharuskan untuk kita berhutang, untuk dia berhutang. Adapun berhutang untuk melakukan maksiat, maka perkara itu ditegah untuk diberikan kepada dia zakat. Termasuk di dalam persoalan ini iaitulah seseorang yang membazir dalam mengeluarkan infak untuk diri dia dan keluarga dia. Seseorang yang membazir berbelanja untuk diri dia dan keluarga dia sehingga dia melakukan hutang, maka orang yang seperti ini tidak dibenarkan juga memberi zakat kepada dia. Kerana melakukan pembaziran sekalipun dalam perkara-perkara yang diharuskan, termasuk sehingga ke tahap berhutang, termasuk di dalam perkara yang diharamkan ke atas seorang Muslim. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Qaradawi di dalam kitab dia Fiqh Zakah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, iaitulah hutang tersebut mesti segera dibayar. Ataupun hutang tersebut mesti segera dibayar. Dia bukan hutang yang bertangguh. Jika hutang yang bertangguh, tidak boleh beri harta zakat kepada dia. Tidak boleh beri zakat kepada dia disebabkan hutang tersebut boleh dibayar secara beransuran. Demikian juga syarat keempat yang disebut oleh para ulama, iaitulah uh, saya ingat tiga saja. Saya ingat tiga saja syarat yang secara ringkasnya, tiga syarat yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab dia Fiqh Zakah. Adapun syarat yang keempat ni tidak begitu penting. Apatah lagi kebanyakan ulama tidak meletakkan syarat yang keempat ini. Cuma secara asasnya tiga syarat yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitulah yang pertama, dia sememangnya seseorang yang memerlukan bantuan untuk dilangsaikan hutang dia. Itu yang pertama. Kalau dia kaya, barangkali ada orang dia beli rumah sampai 2 3 buah sehingga dia telah memiliki rumah, dan dia beli pula rumah satu lagi, dia rasa dengan ditarik rumah yang satu lagi, dia tak rasa apa-apa kerugian pada pihak dia, maka orang yang seperti ini tidak boleh diberikan zakat kepada dia. Dia mesti, orang tu memang sememangnya berhajat sangat kepada bantuan daripada kita. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, saya ulang lagi sekali, iaitulah hendaklah hutang itu dilakukan untuk menunaikan perkara ketaatan kepada Allah atau perkara-perkara yang diharuskan di dalam syarak. Adapun berhutang untuk melakukan maksiat, termasuk melakukan pembaziran dalam berbelanja untuk diri sendiri dan keluarga dia, sekalipun asal perkara yang dia berbelanja itu adalah perkara yang harus, namun dia punya banyak berlaku pembaziran sehingga sampai ke tahap berhutang, dan untuk memperolehi perkara-perkara yang harus asalnya itu sehingga sampai ke tahap pembaziran, maka perkara itu diharamkan di dalam Islam dan diharamkan ke atas seorang Muslim melakukan perkara tersebut. Dalil dalam perkara ini iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud, wahai sekalian anak Adam,
kenakanlah ataupun kenakanlah perhiasan ketika kamu hendak menunaikan salat. Makan dan minumlah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, dan jangan kamu semua melakukan pembaziran. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan pembaziran. Maka dalil ini menunjukkan orang-orang yang melakukan pembaziran sekalipun dalam perkara-perkara yang harus sehingga sampai ke tahap berhutang, maka yang membebankan dia, maka perkara itu adalah diharamkan di dalam syarak. Maka kita tidak boleh beri zakat kepada orang-orang yang sebegini. Manakala syarat yang ketiga, iaitulah hutang tersebut mesti disegerakan segera, ataupun hutang tersebut mesti dilangsaikan segera, bukan termasuk dalam hutang yang bertangguh. Itu tiga syarat yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqh Zakah, yang saya rasa boleh dijadikan panduan dalam permasalahan ini. Oleh itu saya nasihatkan supaya sesiapa yang hendak memberi bahagian zakat kepada kenalan dia ataupun ahli keluarga dia yang berhutang, dia kena pastikan terlebih dahulu pihak yang hendak dibantunya benar-benar memenuhi syarat yang disebut oleh para fuqaha. Wallahu alam.